5 ciptaan tamadun Cina yang masih digunakan sehingga kini. Ramai orang hari ini terlalu mengambil mudah dan memandang ringan dengan kemudahan serta teknologi yang telah wujud. Kabel optik fiber mampu menghantar maklumat dalam jumlah yang sangat besar dalam masa yang sangat pantas. Manusia juga kini boleh memandu dengan mudah dengan bantuan sistem navigasi GPS. Segala-galanya sudah berada di hujung jari dalam abad ke-21 ini. Generasi zaman kini mungkin dilahirkan dalam kesenangan sehingga kurang memberikan penghargaan pada generasi terdahulu yang bertungkus lumus menjana idea kreatif untuk mengilhamkan inovasi. Dalam kesemua ciptaan yang boleh didapati hari ini, banyak yang disumbangkan oleh China. Jom saksikan. Nombor 5. Kompas. Sejarah awal kompas menunjukkan yang orang China mencipta kompas untuk menghala ke arah selatan. Hal ini demikian kerana mereka menganggap selatan merupakan arah kardinal dan bukannya utara. Kompas terawal dicipta sekitar abad ke-4 sebelum Masihi dan diperbuat daripada batu lot atau batu magnet. Kewujudan batu lot ini juga adalah nasib semata-mata. Ia merupakan sejenis magnetit biji besi magnetik yang menjadi sangat bermagnet apabila dipanah petir. Setelah itu, sejenis mineral yang termagnet ke arah kedua-dua utara dan selatan terhasil. Kami kurang pasti siapakah yang mencetuskan idea pintar untuk menunjuk arah menggunakan batu lot ini, namun bukti arkeologi menunjukkan kaum China menggunakan anak panah berbentuk sudu, senduk yang sentiasa menghala ke arah selatan. Nombor 4. Kertas. Penemuan bukti bersejarah agak kabur untuk menentukan siapakah yang mula-mula menukarkan idea dan fikiran menjadi bahasa bertulis. Ada yang berpendapat ia berasal dari Sumeria di Mesopotamia, Harappa yang kini berada di Pakistan ataupun Kemis di Mesir. Namun begitu, kita tahu bahawa bahasa pertama telah wujud sekitar 5,000 tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan ia wujud jauh lebih lama dengan mengiktiraf lukisan-lukisan di batuan gua sebagai sejenis tulisan. Apabila tulisan dan bahasa mula berkembang, manusia mula menulis di atas apa sahaja yang mereka boleh dapati. Permukaan-permukaan yang tahan lama seperti batu bersurat, buluh, kertas papirus dan pelbagai batuan lain digunakan untuk menulis. Ia mula berubah apabila seorang lelaki China bernama Cai Lun telah mencipta sejenis prototipe kertas moden. Sebelum penemuan Cai Lun, orang China menulis di atas lapisan nipis buluh dan berbenang sutera. Pada 105 tahun Masihi, Cai Lun telah mencipta campuran gentian kayu dan air yang ditekan serta dipadatkan di atas sehelai kain yang dikait. Jalinan kain membuatkan kelembapan campuran itu menyejat dan akhirnya menghasilkan sehelai kertas kasar. Namun, tiada siapa yang mengetahui apakah yang ditulis Cai Lun di atas kertas pertama ciptaannya. Nombor 3. Mi dan pasta. Sesiapa yang gemarkan pasta mungkin perlu berterima kasih kepada orang China purba kerana mencipta makanan ini, bukannya orang Itali seperti yang disangka. Walaupun banyak perdebatan tentang perkara ini, ahli arkeologi berpendapat bahawa China telah mengatasi Itali dan Arab selama 2000 tahun. Pada tahun 2006, ekskavasi sebuah perkampungan berusia 4000 tahun di Lajia dalam wilayah Qinghai berhampiran sempadan Tibet telah mendedahkan penemuan sebuah mangkuk dalam keadaan terbalik yang mengandungi pasta kenyal. Mangkuk tersebut tertanam sedalam 10 kaki di bawah tanah. Pasta yang ditemui itu dipercayai merupakan paling tua dalam dunia setakat ini. Ia diperbuat daripada dua jenis bijian millet yang banyak ditanam di China sejak 7,000 tahun dahulu. Sehingga ke hari ini orang China masih menggunakan bijian tersebut untuk membuat mi dan pasta. Nombor 2. Layang-layang. Sejarah penciptaan layang-layang diberikan kepada dua orang lelaki China dari kurun keempat sebelum Masihi iaitu Gongshu Ben dan Mo Di. Gongshu merupakan seorang penaung kesenian manakala Mo Di adalah seorang ahli falsafah. Mereka telah mencipta layang-layang berbentuk burung yang melayang dan menjunam apabila angin bertiup.
Lama-kelamaan, penduduk tempatan mula mengembangkan rekaan layang-layang tersebut dalam bentuk baru dan mula menggunakannya untuk tujuan lain. Layang-layang mula digunakan untuk menangkap ikan tanpa penggunaan bot dengan memasang cangkuk dan membiarkannya di tengah-tengah lautan. Nombor 1. Sutera. Sutera mempunyai permintaan yang sangat tinggi sehinggakan fabrik halus ini telah membuka ruang kepada China untuk berdagang dengan dunia luar. Kewujudan sutera telah menaikkan nama laluan perdagangan terkenal iaitu Jalan Sutera yang akhirnya menembusi wilayah Mediterranean, Afrika, Timur Tengah dan Eropah. Kaedah memanipulasi bahan yang dihasilkan daripada ulat sutera ini telah wujud sekitar 4,700 tahun yang lalu. Sebuah scroll dari zaman Liangju 3330 hingga 2200 sebelum Masihi telah ditemui mengandungi artikel mengenai pembuatan sutera. Orang China sangat menjaga asal-usul sutera dan ia dikawal dengan ketat. Namun, rahsia itu akhirnya terbongkar apabila telur ulat sutera jatuh ke tangan Sami-Sami dari Eropah yang kemudian membawanya pulang ke barat. Handboy.